Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Nur Haslinawati binti Nordin. Pada kali ini saya akan berkongsi tajuk fizik kuantum iaitu bab 7 bagi fizik tingkatan 5 kes SSM, di mana kita punya SK yang pertama iaitu 7.1 teori kuantum cahaya. Standard pembelajaran bagi SK yang pertama ini ada 5 semuanya. Yang pertama, menjelaskan latar belakang percetusan idea teori kuantum. Yang kedua, menyatakan maksud kuantum tenaga. Yang ketiga, menerangkan sifat kedualan gelombang zarah. Yang keempat, menerangkan konsep foton. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah bagi tenaga foton. E sama dengan HF. Dan yang kedua, persamaan yang kedua ialah menggunakan formula kuasa power P sama dengan NHF. Di mana N ialah bilangan foton yang dipancarkan per saat. Jom cana idea, bagaimanakah spektrum warna pelangi terhasil? Kalau anak-anak boleh lihat di sini, kita ada sinar 7 di sini iaitu cahaya putih. Apabila cahaya putih dibiaskan melalui prisma kaca, 7 warna pelangi yang kita panggil spektrum warna pelangi terhasil, di mana setiap warna itu dibiaskan mengikut panjang gelombang yang berbeza. Seterusnya, jom jana idea pula berkenaan teori kuantum cahaya. Darjah 7.1 menunjukkan spektrum elektromagnet terdiri daripada sinar gamma, sinar X, sinar ultraungu, cahaya tampak, sinaran inframerah, gelombang mikro dan juga gelombang radio. Sinar ini disusun mengikut panjang gelombang yang paling besar dan frekuensi yang paling rendah. Gelombang radio mempunyai panjang gelombang yang paling besar dan frekuensi yang paling kecil. Manakala sinar gamma mempunyai panjang gelombang yang rendah dan frekuensi yang tinggi. Di sini kita ada cahaya tampak, mengikut warna pelangi seperti spektrum warna pelangi yang dihasilkan pada video sebelum ini. Di mana cahaya tampak berwarna putih, menyerakkan warna cahaya kepada warna pelangi iaitu warna merah, hingga kuning, hijau, biru, indigo dan juga ungu. Di mana warna merah mempunyai panjang gelombang yang paling tinggi iaitu menghampiri 750 nanometer. Semakin lama, panjang gelombang itu semakin berkurang. Apakah spektrum elektromagnet? Kita akan lihat SP yang pertama iaitu menjelaskan latar belakang percetusan idea teori kuantum. Semua objek dapat memancarkan sinaran elektromagnet, di mana frekuensi sinaran elektromagnet yang terpancar bergantung pada suhu objek itu. Objek yang sejuk memancarkan gelombang dengan frekuensi yang rendah. Contohnya gelombang radio atau gelombang mikro. Manakala objek yang panas memancarkan gelombang dengan frekuensi yang tinggi. Contohnya cahaya tampak dan juga sinar ultraungu. Baiklah, apakah pula jasad hitam? Jasad hitam merupakan satu jasad unggul yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh kepadanya. Jasad hitam juga dapat memancarkan sinaran terma bergantung pada suhunya. Sinaran yang dipancar berbentuk spektrum selanjar dan tidak dipengaruhi oleh sifat permukaan jasad hitam. Oleh itu, sebarang objek yang memancarkan sinaran elektromagnet mengikut suhunya dikenali sebagai
pemancar jasad hitam atau dikenali sebagai black body radiator. Graf ini menunjukkan hubungan antara panjang gelombang bagi spektrum sinaran elektromagnet bergantung kepada suhu. Okey. Apakah pula sinaran terma? Sinaran terma merupakan sinaran elektromagnet yang merangkumi sinaran boleh tampak dan sinaran yang tidak boleh dilihat oleh mata manusia seperti sinaran inframerah. Seperti dalam video ini menunjukkan bagaimana kesan tembakan daripada pistol mengeluarkan sinaran yang kita kenali dia sebagai sinaran terma. Sinaran terma ini juga ialah sinaran cahaya yang memasuki rongga telinga yang akan mengalami proses pantulan berulang-ulang pada dinding dalam rongga telinga. Setiap kali pantulan berlaku, sinaran akan diserap oleh dinding dalam rongga telinga sehingga semua sinaran itu diserap. Oleh itu, rongga telinga secara tidak langsung bertindak sebagai jasad hitam. Anak-anak boleh lihat gambar ini. Okey, ini menunjukkan rongga telinga. Nah, sinaran cahaya akan memasuki rongga dan berlakulah pantulan secara berulang-ulang dalam rongga. Dan rongga ini adalah bertindak sebagai jasad hitam. Boleh faham ya? Jadi, untuk pemahaman tentang jasad hitam ni, apabila suhu suatu objek meningkat, objek tersebut bertindak sebagai pemancar jasad hitam dan memancarkan sinaran terma pada semua panjang gelombang. Okey, gambar ini, video ini menunjukkan bagaimana berlakunya pemancaran sinaran terma bagi objek yang berada di dalam inilah. Baiklah, lazimnya setiap lekungan graf untuk spektrum jasad hitam adalah lebih sempit pada bahagian sebelah kiri. Di sini adalah sebelah kiri dan ini adalah bahagian sebelah kanan, iaitu kawasan yang mempunyai panjang gelombang pendek dan juga frekuensi yang tinggi. Pada suhu yang semakin tinggi, suhu menghampiri contohnya 6000 Kelvin, panjang gelombang yang mencapai keamatan sinaran maksimum juga semakin pendek. Hubungan dia semakin bertambah suhu, semakin berkurang panjang gelombang. Boleh ya? Graf ini menunjukkan graf selancar bagi jasad hitam. Baiklah, semakin tinggi keamatan cahaya sesuatu jasad, semakin banyak tenaga cahaya terpancar daripadanya. Rajah 7.2 menunjukkan graf keamatan sinar melawan panjang gelombang. Okey, di sini kita ada sinaran ultraviolet, cahaya tampak, bintang biru, bintang putih seperti matahari dan juga bintang merah. Jadi semakin bertambah suhu, semakin berkurang panjang gelombang. Dan semakin tinggi keamatan cahaya, semakin banyak tenaga cahaya terpancar daripadanya. Ini menunjukkan video bagaimana kita mencari hubungan antara suhu. Okey, ini menunjukkan peningkatan dan penurunan suhu. Dan di sini pula menunjukkan panjang gelombang bagi spektrum tertentulah. Kita ada B, biru, G, green, blue, green and red. Okey, 3 warna.
Ini menunjukkan contoh jasa hitam. Okey, kita ada yang pertama ini ialah imej termografi sebuah kereta menunjukkan berlakunya pemanasan ataupun sinaran terma di elemen pemanas ketuha dan C sinaran terma dalam mentol lampu. Ini menunjukkan pada suhu yang rendah dan suhu yang tinggi. Seterusnya kita lihat siapakah pencetus idea teori fizik kuantum. Cahaya merupakan gelombang elektromagnet yang terhasil daripada getaran cas elektrik. Dalam suatu objek yang panas, elektron bergetar pantas pada sebarang arah secara rawak dan menghasilkan cahaya. Semakin panas objek tersebut, getaran elektron-elektron menjadi lebih bertenaga dan lebih banyak cahaya akan terpancar. Dalam pencetusan idea ini, elektron-elektron dalam objek panas akan bergetar dengan suatu julak frekuensi yang selanjar. Dan menurut teori klasik, elektron yang bergetar pada frekuensi yang sama harus mempunyai kandungan tenaga yang sama. Frekuensi getaran elektron juga tidak mempunyai had. Oleh itu, tenaga cahaya yang terhasil daripada getaran elektron boleh mencapai satu nilai yang tinggi yang tidak terbatas. Ini menunjukkan bagaimana sinaran terhasil bagi molekul hidrogen, oksigen, nitrogen, oksigen dan juga merkuri. Walau bagaimanapun, keputusan eksperimen yang melibatkan sinaran jasa hitam telah menunjukkan percanggahan dengan teori fizik klasik. Berdasarkan graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang, bagi sinaran jasa hitam yang kita lihat sebelum ini, keamatan cahaya adalah tidak selanjar dengan pertambahan frekuensi gelombang seperti yang diramalkan oleh teori klasik. Pencanggahan konsep tenaga cahaya mencetuskan pula teori fizik kuantum. Seperti dalam video ini menunjukkan bagaimanakah teori fizik kuantum terhasil. Okey, apakah pula teori klasik? Okey, kita ada dua iaitu teori klasik dan juga teori fizik kuantum. Jadi kita akan lihat teori klasik yang melibatkan eksperimen dui cahaya, model atom Dalton dan juga penemuan elektron. Okey, ini menunjukkan bagaimana asas penemuan spektrum elektron ataupun struktur atom. Seterusnya kita tengok dua teori iaitu teori klasik dan juga teori fizik kuantum. Okey, teori klasik yang pertama ialah daripada Isaac Newton pada tahun 1643 hingga 1727 tentang sifat zarah cahaya, di mana beliau menghuraikan cahaya sebagai satu aliran zarah atau corpuscles pada tahun 1704. Ini menunjukkan Newton corpuscle theory. Okey, tapi kajian beliau tidak berjaya menerangkan fenomena pembiasan cahaya kerana membuat kesilapan untuk perbandingan kelajuan cahaya dalam kaca dan juga kelajuan cahaya dalam udara. Seterusnya kita lihat teori klasik oleh Thomas Young pada tahun 1773 hingga 1829 berkenaan eksperimen dui celah cahaya. Beliau menjalankan eksperimen dui celah cahaya pada tahun 1801 dan menunjukkan bahawa cahaya bersifat gelombang. Tetapi beliau tidak dapat menerangkan kejadian spektrum sinaran jasad hitam. Teori klasik yang ketiga dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1766 hingga 1844 iaitu model atom Dalton, di mana beliau menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah asas yang tidak boleh dibahagi lagi yang dipanggil sebagai atom. Unsur yang sama mempunyai jenis atom yang sama.
tidak dapat menerangkan penghasilan spektrum cahaya suatu atom bahan. Seterusnya, kita lihat teori klasik yang dikemukakan oleh J.J. Thomson pada tahun 1856 hingga 1940, di mana beliau menemui zarah seatom bercas negatif yang dipanggil elektron pada tahun 1897. Beliau mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kelajuan elektron, tetapi tidak dapat menerangkan penghasilan spektrum garis cahaya oleh atom bahan. Jadi J.J. Thomson ni beliau menemui elektron yang mengelilingi orbit. Okey, seterusnya teori kuantum. Okey, ada 4 teori kuantum yang dikemukakan oleh ahli fizik iaitu Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr dan juga Lars de Broglie. Kita lihat teori kuantum yang dikemukakan oleh Max Planck pada tahun 1858 hingga 1947, di mana beliau memperkenalkan idea kuantum iaitu tenaga yang diskrit pada tahun 1900. Beliau menyatakan bahawa gelombang elektromagnet yang dipancarkan oleh jasad hitam adalah dalam bentuk yang diskrit yang dikenali sebagai kuantum tenaga. Tenaga dalam setiap kuantum adalah berkadar terus dengan frekuensi gelombang. Keamatan sinaran adalah bergantung kepada gelombang frekuensi. Kesimpulannya, keamatan cahaya rendah bagi frekuensi yang tinggi. Baiklah, kita tengok teori kuantum yang dikemukakan oleh Albert Einstein pada tahun 1879 hingga 1955, di mana beliau memperkenalkan konsep foton pada tahun 1905, di mana tenaga foton adalah berkadar terus dengan frekuensi gelombang cahaya. Teori foton Einstein berjaya menjelaskan ciri-ciri kesan fotoelektrik yang tidak dapat diterangkan dengan teori klasik. Baiklah, seterusnya teori kuantum yang dikemukakan oleh Niels Bohr pada tahun 1885 hingga 1962, di mana beliau menerangkan penghasilan spektrum garis oleh atom hidrogen, di mana beliau menyatakan elektron dalam atom bergerak mengelilingi nukleus atom pada petala tertentu. Okey, kita ada elektron di sini, di mana elektron ini bergerak ataupun mengelilingi nukleus di tengah-tengah. Okey, mengikut petala dia lah. Pemindahan elektron dari petala paras tenaga tinggi ke petala paras tenaga rendah akan memancarkan foton. Okey, seterusnya teori kuantum yang dikemukakan oleh Lars de Broglie pada tahun 1892 hingga 1987, di mana beliau memperkenalkan hipotesis bahawa zarah bersifat gelombang pada tahun 1924. Idea Einstein dan de Broglie ini telah membawa kepada idea sifat kedualan cahaya bagi zarah, bagi cahaya dan suatu bahan atom. Baiklah, apa pula kuantum tenaga? Okey, kuantum tenaga ini merupakan spektrum elektromagnet yang boleh terdiri daripada spektrum selanjar dan juga spektrum garis. Rajah 7.4 menunjukkan spektrum cahaya nampak yang dikenali sebagai spektrum selanjar. Manakala rajah di bawah 7.5 iaitu spektrum garis daripada lampu gas merkuri yang panas. Okey, kita boleh bandingkan spektrum selanjar dan juga penghasilan spektrum garis. Apakah spektrum selanjar? Okey, ini menunjukkan contoh spektrum selanjar iaitu spektrum elektromagnet, di mana spektrum selanjar boleh dihasilkan melalui penyerakan cahaya putih oleh prisma kepada spektrum yang terdiri daripada 7 warna cahaya tampak yang dikenali sebagai warna pelangi. Spektrum tersebut mempunyai julak panjang antara 400 nanometer hingga 750 nanometer. Spektrum cahaya tampak menghasilkan cahaya spektrum bersifat selanjar kerana berlakunya pemisahan di antara setiap spektrum cahaya
yang terdiri daripada cahaya tampak kepada 7 juzuk warna. Okey, di sini merupakan spektrum garis yang terdiri daripada kontinu, hidrogen, helium, argon, gas nitrogen, neon, merkuri, karbon monoksida. Spektrum garis yang terhasil oleh sesuatu atom yang teruja merupakan koleksi garis-garis yang berwarna dengan panjang gelombang dan frekuensi yang unik. Setiap unsur menghasilkan spektrum garis yang tersendiri. Oleh itu, spektrum garis boleh digunakan sebagai penunjuk bagi mengenal pasti kewujudan sesuatu unsur. Okey, ini menunjukkan nilai frekuensi dan kuantum tenaga bagi spektrum garis daripada lampu gas merkuri. Kita ada warna spektrum ungu di mana frekuensinya ialah 7.41 dan kuantum tenaga yang terhasil ialah 4.91 darab 10 kuasa 19 joule. Okey, warna biru frekuensi 6.88 dan kuantum tenaga terhasil ialah 4.56. Warna spektrum garis hijau frekuensi 5.49, kuantum tenaga 3.65. Manakala warna spektrum kuning jingga frekuensinya ialah 5.19 dan kuantum tenaga terhasil ialah 3.44 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Jadi apakah pula kuantum tenaga? Untuk pemahaman anda semua, anak-anak semua, kuantum tenaga ini ialah pakej tenaga yang diskret dan bukan tenaga yang selanjar. Paket-paket tenaga diskret ini bergantung kepada frekuensi cahaya. Anak-anak boleh lihat bagaimana kuantum tenaga terhasil dalam video ini. Menurut teori kuantum Max Planck dan Albert Einstein, tenaga cahaya wujud dalam bentuk paket-paket yang dikenali sebagai foton. Okey, apakah pula foton? Okey, foton ni ialah cahaya sejenis gelombang elektromagnet. Cahaya ialah sejenis gelombang elektromagnet dan juga memiliki sifat zarah. Jenis gelombang yang lain dalam spektrum elektromagnet juga boleh memiliki sifat zarah. Jadi ini merupakan tenaga foton. H adalah pemalar Planck iaitu nilainya tetap 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 joule saat. F ialah frekuensi gelombang cahaya di mana tenaga foton adalah berkadar langsung dengan frekuensi gelombang cahaya. Jadi formula yang kita dapat di sini ialah E sama dengan H darab F. Okey, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah menggunakan rumus E sama dengan HF. Okey. Langkah 1 mengenal pasti masalah, yang kedua mengenal pasti maklumat yang diberikan, langkah 3 mengenal pasti rumus yang boleh digunakan dan yang keempat menyelesaikan masalah secara numerikal. Okey, tenaga bagi satu foton ialah 400 nanometer. Tenaga bagi satu foton lagi diberi 750 nanometer. Pemalar Planck H sama dengan 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 joule saat. Laju cahaya dalam vacuum juga adalah tetap nilainya iaitu C sama dengan 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Diberi panjang gelombang yang pertama iaitu gelombang foton yang pertama ialah 400 nanometer bersamaan dengan 400 darab 10 kuasa 9 meter. Panjang gelombang yang kedua bersamaan 750 nanometer iaitu 750 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Jadi rumus yang digunakan di sini ialah C sama dengan lambda F. Maka kita nak cari nilai frekuensi F sama dengan C per lambda. Okay, kita masukkan dalam rumus E sama dengan HF. Jadi E sama dengan HC per lambda. Jadi kita masukkan nilai dalam rumus, nilai yang diberikan E1, kita nak cari tenaga foton yang pertama 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Kita masukkan nilai laju cahaya C 3 darab 10 kuasa 8 per nilai panjang gelombang yang pertama iaitu 400 darab 10 kuasa negatif 9. So kita akan dapat nilai tenaga foton bagi foton 400 nanometer iaitu E sama dengan 4.97 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Manakala nilai tenaga bagi foton 750 nanometer, kita masuk nilai
nilai H 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 darab dengan halaju cahaya 3 darab 10 kuasa 8 per nilai 750 darab 10 kuasa negatif 9. Kita akan dapat nilai tenaga cahaya foton kedua iaitu 2.65 darab 10 kuasa negatif 9 joule. Jadi hipotesis kita ataupun hubungan di sini ialah semakin pendek panjang gelombang cahaya, semakin tinggi tenaga foton. Iaitu bagi tenaga foton 400 nanometer, tenaga yang dihasilkan adalah lebih tinggi berbanding dengan tenaga foton pada panjang gelombang 750 nanometer. Boleh faham ya anak-anak? Baiklah, apakah pula sifat kedualan gelombang zarah? Sifat kedualan gelombang zarah ialah merupakan sinaran elektromagnet seperti cahaya yang dikatakan bersifat gelombang kerana menunjukkan fenomena seperti pembelauan dan juga interference. Objek seperti guli dikatakan bersifat zarah kerana memiliki momentum dan tenaga kinetik serta boleh berlanggar antara satu sama lain. Pada tahun 1924, Lars de Broglie, iaitu seorang ahli fizik kuantum, telah mengemukakan hipotesis yang menyatakan bahawa semua zarah boleh menunjukkan ciri-ciri gelombang. Namun secara eksperimen, zarah yang mempunyai gisim yang besar adalah sukar untuk menunjukkan ciri gelombangnya. Jadi Lars de Broglie ini telah meramalkan ciri-ciri gelombang boleh ditunjukkan oleh zarah ringan, contohnya seperti elektron. Beliau menyatakan hubungan antara momentum zarah P dengan panjang gelombang lambda. Di mana kita ada rumus yang menyatakan hubungan ini iaitu lambda sama dengan H per P. Di mana lambda ialah panjang gelombang, H adalah pemalar Planck dan P ialah momentum zarah. Nilai pemalar Planck ialah 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 joule saat. Semakin besar momentum zarah, semakin pendek panjang gelombang. Oleh itu, nilai momentum zarah boleh ditentukan dengan nilai P sama dengan mv. Momentum sama dengan hasil darab gisim dan halaju. Maka rumus yang berikut juga boleh diperolehi iaitu lambda sama dengan H per mv di mana m ialah gisim zarah, v ialah halaju. Disebabkan nilai H adalah sangat kecil, zarah yang bersifat gisim besar akan mempunyai panjang gelombang de Broglie yang terlalu pendek untuk dikesan. Oleh itu, ciri gelombang tidak dapat diperhatikan bagi gisim yang besar. Jadi, gisim gelombang yang kecil boleh menghasilkan sifat yang jelaslah. Pada tahun 1927, kewujudan sifat gelombang bagi elektron telah disahkan melalui eksperimen pembelauan elektron. Ditunjukkan eksperimen ini pada gambar foto 7.2 menunjukkan corak pembelauan elektron melalui lapisan grafik yang nipis. Corak ini menyerupai corak pembiasan cahaya melalui bukaan bulat. Membulat seperti gambar foto 7.3. Corak pembelauan cahaya laser merah melalui bukaan membulat. Panjang gelombang de Broglie suatu alur elektron ialah kira-kira 1000 hingga 10,000 kali lebih pendek berbanding dengan panjang gelombang cahaya. Sifat ini amat penting untuk menghasilkan pembesaran yang lebih tinggi dalam operasi mikroskop elektron. Pembandingan antara imej yang dihasilkan oleh mikroskop cahaya dengan mikroskop elektron ditunjukkan dalam rajah 7.4. Gambar A menunjukkan imej sel darah merah di bawah mikroskop cahaya, manakala perbandingan imej yang dihasilkan dari mikroskop elektron. Kita boleh bandingkan bagaimana berlakunya pembesaran
yang lebih tinggi dalam operasi mikroskop elektron. Baiklah, jadi apakah sifat kedualan gelombang zarah? Okey. Jadi elektron dikatakan bersifat kedualan gelombang zarah kerana elektron ni boleh menunjukkan sifat zarah dan juga sifat gelombang. Cahaya juga mempunyai kedua-dua sifat tersebut, iaitu sifat gelombang dan sifat zarah. Oleh itu cahaya dan elektron masing-masing dikatakan bersifat kedualan gelombang zarah. Boleh faham? Itulah maksud kedualan. Sifat kedualan ini juga dimiliki oleh semua jenis sinaran dalam spektrum elektromagnet. Okey, spektrum gelombang elektromagnet dan juga zarah seatom seperti proton dan juga neutron. Okey, tenaga cahaya E dalam bentuk boleh dipindahkan dalam bentuk pakej tenaga yang dikenali sebagai foton, di mana E tenaga foton sama dengan H pemalar Planck dan juga F frekuensi gelombang cahaya. Untuk gelombang elektromagnet, hubungan kelajuan gelombang C dengan panjang gelombang lambda ialah C sama dengan F lambda. Maka F sama dengan C lambda dan E sama dengan HC per lambda. Tenaga untuk satu foton E sama dengan HF andaikan sebanyak M foton dipancarkan dalam sesaat. Maka kuasa foton P ialah jumlah tenaga yang dipindahkan dalam masa sesaat, iaitu P sama dengan NHF ataupun NHC per lambda, di mana N merupakan bilangan foton yang terhasil ataupun dipancarkan sesaat. Baiklah, kita tengok contoh soalan. Yang pertama, sebuah lampu 50 watt memancarkan sinar cahaya merah dengan panjang gelombang lambda 7/10 kuasa negatif 7 meter. Berapakah bilangan foton yang dipancarkan per saat? Jadi penyelesaiannya ialah kita akan cari bilangan foton yang dipancarkan. Okey, kita ada nilai panjang gelombang lambda 7/10 kuasa negatif 7. Kita ada kuasa P 50 watt. Kita ada pemalar Planck H sama dengan 6.63 dalam 10 kuasa negatif 34 joule saat. Kita ada laju cahaya dalam vacuum iaitu C sama dengan 3 dalam 10 kuasa 8 meter per saat. Jadi kita akan masukkan nilai P sama dengan NHC per lambda. P power, N bilangan foton yang kita nak cari, H adalah pemalar Planck, C laju cahaya dan lambda ialah panjang gelombang. Kita masukkan nilai dalam rumus dan kita akan dapat bilangan foton yang dipancarkan per saat, iaitu N sama dengan 1.76 darab kuasa 10 kuasa 20 per saat. Okey, boleh faham ya? Cara penyelesaian masalah menggunakan rumus. Kita tengok contoh yang kedua. Sebatang pel laser merah mengeluarkan cahaya dengan panjang gelombang 670 nanometer. Jika bilangan foton yang terpancar ialah 3.37 darab 10 kuasa 18 sesaat, berapakah kuasa output pel laser tersebut? Okey. Jadi kita ada panjang gelombang 670 nanometer. Kena ingatkan, anak-anak kena tukarkan diingatkan kena tukar dalam bentuk nilai bentuk piawai 6.7 darab 10 kuasa 7 meter. Bilangan foton yang dipancarkan sesaat N sama dengan 3.37 darab 10 kuasa 8 per saat. Jadi pemalar Planck kita ada 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 joule saat. Okey, kita ada nilai C laju cahaya 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okey, oleh itu kuasa output pel laser power sama dengan NHC per lambda. Jadi masukkan nilai-nilai yang diberikan di atas dalam rumus. Kita akan dapat power yang dibekalkan ialah 1 watt. Okey. Jadi power kuasa output pel laser tersebut ialah 1 watt. Contoh yang terakhir itu contoh ketiga. Andaikan 10% daripada kuasa output mental 100 watt digunakan untuk memancarkan 2.92 darab 10 kuasa 19 foton per saat. Berapakah panjang gelombang purata cahaya tersebut dalam nanometer? Jadi kita ada kuasa output foton yang dipancarkan, power sama dengan 10% darab 100 watt. Kita akan dapat 10 watt.
bilangan foton yang dipancarkan sesaat pula ialah N sama dengan 2.92 darab 10 kuasa 19 per saat. Jadi pemalaplan di sini diberi H sama dengan 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule saat. Laju cahaya C 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Untuk menghitung nilai panjang gelombang purata cahaya, rumusnya ialah lambda sama dengan NHC per kuasa P. Jadi masukkan di dalam rumus, kita akan dapat nilai panjang gelombang iaitu 581 nanometer. Okay, ataupun dalam bentuk piawai 5.81 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Baiklah anak-anak, sekian saja perkongsian teacher. Okay, perkongsian cikgu bagi tajuk yang pertama, okay, bab fizik kuantum. Semoga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye.